wabarakatuh dan selamat petang. Saya Eniza Hura Abdul Aziz, Fellow dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan hari ini saya akan membentangkan kertas yang bertajuk Potensi Dialog dalam Memperkasa Agenda Keluarga Malaysia, satu analisis. Jadi topik pembentangan saya adalah berkisar kepada perkara-perkara ini ataupun tajuk-tajuk ini. Satu ialah penjelasan sedikit tentang latar belakang demografi. Yang kedua ialah realiti semasa di Malaysia. Yang ketiga, memberi tumpuan kepada sedikit kepada gagasan aspirasi keluarga Malaysia. Yang keempat, melihat kepada dialog dan dari segi aspek konsep dan prinsip. Yang kelima, pendekatan dialog dalam agenda keluarga Malaysia, dan terakhir sekali kesimpulan. Okey, ini adalah berdasarkan maklumat berdasarkan perangkaan daripada Jabatan Perangkaan Negara, iaitu taburan peratus penduduk mengikut kumpulan etnik Malaysia berdasarkan pada sensus 2010. Tetapi jika dilihat dari segi aspek jumlah penduduk Malaysia yang terkini, ianya berjumlah 32.677 juta orang penduduk. Okey, dari segi aspek komposisi kumpulan etnik Malaysia, 67.4% merupakan Bumiputera, masyarakat Cina 24.6%, India 7.3%, dan lain-lain kaum dan masyarakat dari pelbagai kaum yang lain, bangsa yang lain adalah lebih kurang 0.7%. Ini pula merujuk kepada taburan peratus penduduk mengikut agama di Malaysia pada tahun 2010. 61% penduduk Malaysia merupakan beragama Islam, 20% adalah beragama Buddha, 9% Kristian, 6% Hindu, 1% terdiri pada masyarakat yang menganut Confucianism, Tao, agama tradisi lain kaum Cina. Lain-lain agama pun sebanyak 100%, tiada agama 100%, dan tidak diketahui juga latar belakang agama pun menyumbang kepada 1% daripada jumlah komposisi penduduk Malaysia pada tahun 2010. Okey, realiti semasa bila merujuk kepada proses ataupun merujuk kepada keadaan kepelbagaian masyarakat di Malaysia, kita tahu bahawa kepelbagaian dan kemajemukan masyarakat Malaysia ini adalah berdasarkan ataupun terhasil daripada sejarah yang unik, dan kita juga lihat bagaimana dasar pecah dan perintah yang menjadi kerangka pentadbiran oleh kerajaan British pada masa penjajahan telah meninggalkan kesan kepada struktur sosial, ekonomi dan politik masyarakat, dan ini memberi kesan juga kepada hubungan antara masyarakat pelbagai agama dan budaya di Malaysia yang sentiasa diuji dari masa ke masa. Prof. Syamsul Amri pada tahun 2011 di dalam penulisan beliau menggunakan istilah stable tension atau stabil tapi tegang untuk menggambarkan keadaan hubungan masyarakat majmuk di Malaysia yang sentiasa ada turun naik dari segi keharmonian dan juga kestabilan keadaan masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahawa transformasi dari keadaan stable tension ke cohesion in diversity atau kesepaduan dalam kepelbagaian adalah perlu apabila bercakap tentang masyarakat majmuk di Malaysia. Dan pada pandangan beliau, bila bercakap mengenai perpaduan di Malaysia, ianya masih lagi merupakan satu work in progress. Jadi ini adalah berdasarkan kepada apa yang beliau perhatikan dan penulisan beliau pada tahun 2011. Okay, kita terus kepada dialog, iaitu menjadi fokus kepada penulisan ini, iaitu bila bercakap tentang dialog, apa yang dimaksudkan dengan dialog. Dari sudut etimologi, dialog berasal dari gabungan perkataan Greek dia yang bermaksud melalui apa yang diperkatakan, dan logos yang bermaksud mengeluarkan sesuatu yang tersorok atau tersirat.
perbincangan mengenai sesuatu perkara antara dua orang atau lebih yang berbeza pandangan. Ini juga adalah merupakan satu definisi istilah dialog oleh Leonard J. Sweetler dalam penulisan ataupun buku beliau pada tahun 2003. Dan Azizan Baharudin menjelaskan dialog sebagai satu komunikasi dua hala antara individu ataupun antara pihak yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza mengenai sesuatu subjek atau perkara yang tertentu dengan tujuan ingin mencapai kebenaran. Okey, penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana dialog dapat digunakan sebagai mekanisme interaksi bagi tujuan untuk memperkasa agenda keluarga Malaysia. Tapi sebelum kita lihat secara spesifik kepada apa dia yang ditawarkan oleh dialog, pendekatan dialog, mungkin kita perlu lihat juga apa itu gagasan aspirasi keluarga Malaysia. Aspirasi keluarga Malaysia ini diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan sulung beliau sebagai Perdana Menteri, bertujuan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum, budaya dan agama di bawah satu naungan dan untuk mencapai keharmonian dan keamanan di dalam masyarakat. Nilai keluarga Malaysia ini adalah meliputi nilai keterangkuman ataupun inklusiviti, kebersamaan dan kesyukuran. Dan bidang tumpuan utama adalah untuk memulih semula dan merapatkan jurang ekonomi, menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia di bawah naungan keluarga Malaysia dan mengetepikan perbezaan politik untuk mencapai kestabilan. Okey, bila kita bercakap tentang dialog, kita juga harus melihat apa itu matlamat dialog. Dialog ini matlamatnya adalah supaya setiap pihak dapat belajar dari pihak lain dengan tujuan untuk mereka jika diperlukan untuk berubah dan berkembang maju, untuk belajar cara berfikir yang berlainan dan baru, suatu cara untuk melihat alam dan kehidupan serta mencari landasan persefahaman dengan menekankan kepada persamaan nilai yang wujud di dalam agama, yang wujud di dalam budaya dan bangsa yang berlainan itu, dan dengan harapan bahawa pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut akan meningkatkan lagi komitmen penganut agama ataupun anggota budaya itu terhadap kebaikan masyarakat. Okey, antara prinsip-prinsip dialog yang pernah dibicarakan adalah oleh Leonard Sweetler. Beliau menjelaskan bahawa aktiviti dialog harus berpegang kepada prinsip-prinsip berikut, iaitu faham bahawa matlamat dialog adalah untuk belajar dan melakukan perubahan jika perlu, serta untuk memperkayakan pengetahuan. Yang kedua ialah bila bercakap tentang Sweetler, dia bercakap tentang dialog antar agama atau antara ideologi yang berbeza adalah merangkumi usaha kedua belah pihak. Dialog bukan hanya mengenai satu pihak saja tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam dialog. Yang ketiga, setiap peserta dialog haruslah mempunyai niat dan tujuan yang ikhlas serta beranggapan bahawa pihak lain juga mempunyai keikhlasan yang sama proses dialog. Setiap peserta dialog haruslah tidak mempunyai prasangka terhadap perbezaan yang wujud. Dialog boleh dilakukan antara pihak yang mempunyai persamaan taraf dalam bidang ilmu dan posisi sosial, dan prinsip seterusnya, dialog hanya boleh dilakukan atas dasar saling mempercayai, maknanya wujud trustworthiness dalam kalangan mereka yang terlibat dalam dialog. Dan yang ketujuh, pihak yang berdialog haruslah bersikap menilai diri secara minimal dalam membuat interpretasi terhadap agama dan ideologi sendiri. So ini adalah pendekatan ataupun prinsip dialog yang digariskan oleh Sweetler bila bercakap tentang dialog. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap peserta dialog haruslah cuba memahami perspektif agama, budaya atau ideologi rakan dialog dengan cuba meletakkan diri mereka di tempat rakan dialog. Dan dalam berdialog tidak boleh membandingkan apa yang ideal pada kita dengan apa yang dipraktikkan oleh rakan dialog, tetapi seharusnya dengan apa yang mereka katakan ideal bagi mereka. Dan yang seterusnya, peserta dialog mesti jelas tentang siapa diri mereka yang sebenar. So ini adalah prinsip-prinsip yang digariskan oleh Sweetler. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa ada prinsip-prinsip ini yang sesuai dan tidak sesuai dan sebagainya, tetapi
secara amnya dialog ialah bagaimana kita menerima perbezaan pemikiran dan perbezaan yang wujud dalam kalangan ahli yang berdialog itu ataupun pihak-pihak yang berdialog dan menghormati perbezaan tersebut. Okey. Selain daripada itu, pendialog perlu mempunyai fikiran yang terbuka terhadap perspektif berbeza dan menghormati prinsip bersetuju untuk tidak bersetuju, mempunyai sikap penerimaan atas semangat perkongsian bersama, saling hormat menghormati dan ikhlas berinteraksi secara positif, dan dialog harus mempunyai sifat yang dinamik dan disesuaikan mengikut perubahan dan perkembangan yang berlaku di masyarakat. Okey, bila bercakap tentang bentuk-bentuk dialog, ada 3 bentuk dialog yang sering diguna pakai ataupun sering dijadikan mekanisme interaksi dalam masyarakat pelbagai agama, pelbagai budaya, kaum dan sebagainya. Yang pertama adalah dialog dalam kehidupan seharian. Ini berlaku apabila individu dalam masyarakat yang berbeza latar belakang dari segi budaya, agama perlu menyesuaikan diri dan bertoleransi untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni, dan mereka mengaplikasi dialog dalam bentuk interaksi kehidupan. Contohnya dalam proses jual beli, dalam proses urusan seharian dan sebagainya, hidup berjiran, gotong royong, dan mencari penyelesaian kepada masalah yang dikongsi bersama dalam satu kelompok komuniti. So ini juga merupakan satu bentuk dialog, tetapi dipanggil dialog dalam kehidupan harian. Yang kedua adalah dialog kehidupan, iaitu dialog of life. Dialog kehidupan ini dijalankan melalui wacana intelektual. Ia melibatkan dua pihak atau lebih bagi membincangkan isu-isu sejagat yang dihadapi oleh manusia secara keseluruhan dari sudut pandang atau perspektif budaya atau agama masing-masing. Ini berlandaskan kepada pemahaman bahawa semua manusia berhadapan dengan isu-isu sejagat, universal issues yang perlu diselesaikan secara bersama. Jadi setiap budaya, setiap agama mempunyai sudut pandang bagaimana mereka mempunyai nilai-nilai tertentu yang boleh dijadikan panduan oleh diri masing-masing ataupun masyarakat masing-masing untuk menyelesaikan isu-isu ini. So, dialog ini contohnya seperti isu berkaitan alam sekitar, tanggungjawab sosial dalam masyarakat, kemiskinan dan sebagainya dari perspektif pelbagai agama dan budaya. Seterusnya yang ketiga ialah dialog teologi. Ini bila bercakap tentang dialog antara agama, dialog teologi ini juga dijalankan melalui wacana intelektual. Ianya membincangkan aspek teologi dalam agama masing-masing mengenai konsep ketuhanan dan asas-asas dalam agama. Lebih sesuai dijalankan dalam kalangan pendialog yang mempunyai kefahaman yang mendalam dan ilmu yang berkaitan aspek teologi dalam agama, dan tidak disarankan dijalankan secara untuk masyarakat umum. Maknanya lebih spesifik ataupun fokus keahlian mereka yang berdialog ini adalah mereka yang harus mempunyai ilmu yang sesuai, yang mendalam tentang aspek agama. Okay, berdasarkan kepada penjelasan mengenai dialog, prinsip-prinsip dialog dan juga mekanisme dialog, jenis-jenis dialog yang sesuai untuk digunakan dalam masyarakat. Jadi apakah relevan ataupun bagaimana pendekatan dialog ini sesuai untuk agenda keluarga Malaysia? Bila kita bercakap tentang dialog kehidupan ataupun dialog of life yang dijelaskan sebentar tadi, dilihat sebagai berpotensi untuk dijadikan kerangka sebagai mekanisme menguruskan perbezaan dalam masyarakat pelbagai agama dan budaya di Malaysia. Jika tidak difahami dengan baik, kepelbagaian ini boleh mengakibatkan keresahan dan penolakan dalam kalangan masyarakat, terutamanya apabila timbul isu-isu yang berkaitan dengan perbezaan ini. Jadi ini akan membawa kepada sikap stereotip, sikap rasis, xenofobia, tidak bertoleransi, sikap diskriminasi dan juga keganasan. Jadi perkara-perkara ini mampu mengancam keamanan dan asas kesepaduan dalam komuniti tempat. Jadi kerajaan harus memainkan peranan proaktif dalam menjadikan dialog sebagai satu pendekatan penting bagi interaksi masyarakat majmuk di Malaysia.
Contohnya, apa yang boleh dilakukan ialah memperkenalkan dialog sebagai satu komponen khusus dalam kurikulum sistem pendidikan menengah dan pengajian tinggi di Malaysia. Dan selain daripada itu, dialog juga perlu dibudayakan dalam masyarakat dengan menjadikan aktiviti dialog sebagai satu aktiviti berkala dalam komuniti. Dan kerajaan juga menggunakan mekanisme dialog ini untuk mendapatkan input, mendapatkan pandangan dan untuk melihat perbezaan pandangan yang wujud dalam masyarakat. Jadi ini akan dapat membantu untuk memperkasa agenda keluarga Malaysia dan memastikan matlamat keluarga Malaysia ini dapat dicapai dengan lebih. Sebagai kesimpulan kepada penulisan ini, kita melihat bahawa nilai-nilai seperti keadilan, penerimaan dan toleransi perlu juga dijadikan nilai asas kepada agenda keluarga Malaysia dan perlu dikongsi bersama agar menjadi teras dalam hubungan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan bagaimana nilai-nilai ini dapat dikongsi adalah melalui dialog sebagai mekanisme terbaik. Dan bila kita bercakap tentang keluarga Malaysia, kita harus faham bahawa kerangka terbesar keluarga Malaysia ini adalah berdasarkan kepada kerangka perlembagaan Malaysia dan juga rukun negara bagi memastikan perpaduan masyarakat dalam konteks Malaysia ini dapat dipenuhi matlamatnya. Dan seperti dijelaskan tadi, mekanisme dialog dapat membantu membentuk rasa kebersamaan dalam masyarakat serta memupuk rasa cintakan keharmonian dan keamanan bagi merealisasikan matlamat perpaduan negara. Jadi ini adalah apa yang boleh saya kongsikan bersama daripada penulisan saya mengenai potensi dialog dalam memperkasa agenda keluarga Malaysia, satu analisis. Sekian, terima kasih.